Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik lukisan nak ku tunjukkan perasaan. Ada orang tengok. Alah, malunya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih bersama Abang Bel dalam episod kali ini. Adik-adik dengar tak tadi lagu yang Abang Bel nyanyi? Tahu tak lagu siapa tu? Dah tentulah. Lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang berjudul Tiada Kata Secantik Bahasa. Bila sebut lagu-lagu lama ni, Abang Bel teringat pada seorang cikgu. Masa Abang Bel sekolah menengah dulu, cikgu tu nama dia Cikgu Zubaidah. Allah, cikgu tu. Cikgu Zubaidah ni selalu berpesan dengan Abang Bel. Abang Bel masih ingat lagi. Ada 2 pesanan yang sampai sekarang Abang Bel tak boleh nak lupa. Pesanan yang pertama. Bel, tiada kata seindah bahasa. Lagu P. Ramlee ini memang indah. Tapi indah bukan hanya pada wajah. Bahasa kita juga mesti indah. Gunakan bahasa Melayu dengan betul. Kita mesti bangga bercakap menggunakan bahasa Melayu. Adik-adik, nampak tak? Ada tanda petik yang dipaparkan tadi. Petik lah. Bukan betik. Betik itu buah. Jadi minggu ini, Abang akan terangkan kepada adik tentang tanda petik. Tanda petik merupakan tanda baca yang berpasangan, iaitu mempunyai pembuka dan penutup kata. Lazimnya digunakan dalam penulisan makalah, karangan, esei, ungkapan, kalimat, frasa, dialog, pembicaraan dan sebagainya. Itulah dia kegunaan dan tempat-tempat di mana patutnya kita gunakan tanda petik. Adik-adik nak tahu tak? Ada berapa jenis tanda petik ni? Mari, jangan malu-malu. Rapat lagi. Cukup. Jangan rapat sangat. Kata cium pula. Baiklah. Terdapat 2 jenis tanda petik yang lazimnya kita temui dalam penulisan, iaitu tanda petik 2 dan tanda petik tunggal. Bagaimana kita nak membezakan kedua-dua tanda petik ini? Mudah saja. Petik. Tanda petik 2 mempunyai 2 tanda pembuka dan penutup kata. Tanda ini juga dikenali sebagai tanda cakap ajuk. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksud asalnya. Fungsinya adalah untuk merakam atau menulis kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Contohnya, jangan bermain di situ, kata Ali kepada Kok Seng. Manakala tanda petik tunggal pula mempunyai 1 penutup dan pembuka kata. Tanda petik tunggal ini digunakan dalam ungkapan yang telah ada tanda petik. Contohnya, apakah pendapat anda setelah membaca puisi Kemakam Bonda karya Usman Awang? Tanya Cikgu Rahayu kepada Parvati. Sekarang adik-adik dah faham kan? Apa itu tanda petik 2 dan tanda petik tunggal? Tak susah kan? Adik-adik, ingat tak? Cikgu Zubaidah ada pesanan yang kedua. Sekarang ni abang nak cerita pesanan Cikgu Zubaidah yang kedua. Abang sebenarnya ingat lagi pesanan Cikgu Zubaidah tu. Tapi sebenarnya pesanan Cikgu Zubaidah tu abang ada tulis kat dalam buku. Jadi sekarang ni abang kena cari buku tu dulu. Boleh tak adik-adik? Tunggulah kejap. Abang pergi cari buku tu dulu ya. Kejap je. Nanti abang datang balik.
Alah adik-adik. Abang dah jumpa pun buku ni. Buku ni kesayangan abang ni. Sebab apa? Abang selalu catat perkataan-perkataan yang abang tak faham. Kemudian abang rujuk pada kamus. Selain daripada itu, buku ni juga abang catatkan kata-kata pesanan daripada cikgu-cikgu abang. Adik-adik pun boleh juga buat buku macam ni juga. Macam abang ni. Selain daripada itu, adik-adik boleh hias buku ni. Hiaslah. Pokok-pokok ke. Kalau adik suka makan, letakkan gambar makanan dekat atas buku ni. Kemudian, adik boleh jadikan rujukan. Oh, ya. Tadi abang ada sebut pasal pesanan Cikgu Zubaidah yang kedua kan? Baik. Abang akan cerita. Tapi sebelum abang ceritakan pasal pesanan Cikgu Zubaidah yang kedua tu, apa kata kita tengok dulu fungsi-fungsi tanda petik ni. Tanda petik 2 biasanya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal daripada dialog, naskah atau bahan bertulis. Contohnya, 1. Jangan ambil buku itu, kata Amir. 2. Bukan mudah mencapai kejayaan dalam hidup. Kita perlu gigih berusaha, bak kata peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selain itu, tanda petik 2 juga digunakan untuk mengapit judul rencana, karangan, esei, makalah, puisi dan bab buku. Contohnya, novel Senja Kala adalah karya Baharudin Kahar. Tanda petik 2 juga digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenali atau kata yang mempunyai erti khusus. Contohnya, morfologi ialah bidang pengkajian struktur, bentuk dan penggolongan kata. Tanda petik 2 turut digunakan sebagai penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Saya dah sampai, kata Mimi. Kata Kadir, saya juga dah sampai. Manakala fungsi kata petik tunggal pula digunakan dalam kalimah atau ungkapan yang sudah diapit tanda petik 2. Contohnya, pernahkah awak membaca novel Salina karya A. Samad Said? Tanya Sumanti kepada Raymond. Akhir sekali, kata petik tunggal turut berfungsi untuk mengapit terjemahan atau penjelasan sesuatu kata yang tidak menggunakan kurungan atau ungkapan asing. Contohnya, rate of inflation atau kadar inflasi di Malaysia masih rendah berbanding negara-negara membangun yang lain. Betul kan Abang Bel kata? Senang kan nak faham tanda petik 2 dengan tanda petik tunggal? Abang Bel harap adik-adik faham dan tahu macam mana nak menggunakan kedua-dua tanda petik ini. Baiklah, kita berjumpa lagi di episod yang lain. Alamak, Abang Bel terlupa. Ya, Abang Bel janji nak bagi tahu pesanan kedua Cikgu Zubaidah tu kan. Baiklah. Sekarang juga Abang Bel bagi tahu. Baik. Dengar sini ya. Mana pesanan Cikgu Zubaidah ni? Ni lain ni. Ni cikgu lain ni. Cikgu Sajid Singh. Cikgu Sevam. Ni dia. Cikgu Zubaidah. Cikgu Zubaidah berpesan, Kejarlah cita-cita sebelum kamu mengejar cinta. ya, cukup mendalam kata-kata itu ya. Baiklah adik-adik, itulah dia. Menuntut ilmu ni penting untuk masa depan adik-adik semua. Baiklah, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Akhir kata daripada Abang Bel, cintai bahasa kita. Kerana bahasa itu jiwa bangsa. Jumpa lagi. Soalan pengukuhan. Kenal pasti kesalahan penggunaan tanda petik dalam ayat-ayat berikut dan tulis semula dengan menggunakan tanda petik yang betul. 1.
Saya tidak akan berputus asa walaupun keputusan saya tidak cemerlang, ujar Manin Darjit dengan penuh semangat. 2. Dia pelajar terbaik di dalam kelas ini, kata Juliana. 3. Kata Cikgu Vincent kepada muridnya, saya harap awak terus berusaha dan buktikan awak boleh berjaya. 4. Bidang antropologi ialah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat. 5. Apakah yang berlaku apabila garam dilarutkan di dalam air? Soal Cikgu Matias kepada pelajar-pelajarnya. Mazlan tidak pernah jemu membaca novel Ranjau Sepanjang Jalan, hasil tulisan sastrawan negara Shannon Ahmad.